Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Yassir umura ta'limina wa ta'allumina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman, muka surat yang kedua. Qala mualliful kitab rahimahumullahu ta'ala alaih wa nafa'na bihi wa ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif kitab, dan dikehendaki dengan tasdiq, iaitu qabul hati. Artinya terima dengan bersungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu. Kita selesai hari itu tentang tasdiq hati. Maka dikata terima ataupun kata tasdiq al-qalb, tasdiq iaitu qabul hati. Artinya terima akan hati dengan sungguh-sungguh akan segala yang tersebut itu. Mana yang tersebut itu? Yang disebut sebelum ini dengan Allah Ta'ala dan dengan Rasulnya dan dengan segala hukum yang datang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala, yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah, seperti segala i'tiqad dan ibadat dan muamalah dan munakahah dan janayah. Itu kata yang tersebut itu. Jadi kenapa perlu kepada terima atau qabul hati dengan sungguh-sungguh? Maka kata pengarang kitab, supaya keluar dengan dia tasdik segala kafir baginya. Apa satu tujuan? Kata pengarang kitab, perlu qabul hati dengan sungguh-sungguh supaya membezakan bagaimana orang-orang kafir tasdik dia dengan tasdik orang-orang mukmin. Dah kuat-kuatnya pula percaya juga ke Allah. Ya. Sebab dalil mari daripada Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau mu tanya mereka itu, yakni orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan akan langit dan bumi? Nescaya kata mereka, yang menciptakannya adalah Allah. Jadi hak tu kata dia percaya. Bukan tak percaya, cuma beza
Tu kata kena qabul hati sungguh-sungguh tuk beza. Adakah percaya kita ni atas percaya orang beriman ataupun kepercayaan kita tu serupa je dengan kepercayaan orang-orang kafir. Tambah ada tu. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok kala Nabi menyampaikan dakwah pada permulaan dakwah, maka orang-orang kafir Quraisy lain kata Nabi Muhammad ni bawa ajaran salah. Tuhan Nabi ni tak wujud. Maka kata Abu Jahal, dok, kok Muhammad kata tu Allah tu Tuhan. Tapi kalau kita duk terima, hilanglah bakat kita. Hilanglah orang nak letak apa ni, orang nak kekayaan kita. Hilanglah tarah kita sebagai pemimpin kabilah ataupun kaum Quraisy pada saat itu. Begitu juga kepada penyair Al-Walid bin Al-Mughirah. Bila orang kata Nabi ni menipu, Nabi ni pendusta, Nabi ni reka sa'id, dia pergi berhadapan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi baca surah di akhir-akhir surah daripada juzuk Amma, sebab kita tahu daripada suratul Naba itu ataupun juzuk yang ke-30, ayat-ayatnya itu banyak menyatakan tentang akidah. Bila dia dengar Nabi baca, maka bila dia keluar, dia kata, "Oh kawan aku tak pernah dengar lagi syair seperti ini." Dia kata, kalau gini bukan syair. Sebab orang Arab ni, kalau orang mengaji tarikh adab, dia ada syair yang mu'allaqat, yang tergantung iaitu pada Kaabah-Kaabah. Itu syair-syair pilihan. Syair-syair seperti zaman jahili banyak, Nabirah, Az-Zubiyani, banyak lagi lah, Zuhair bin Abi Salma, Al-Aisha, banyak penyair-penyair jahili yang mana syair-syairnya mu'allaqat, tergantung ia pada Kaabah. Sebab syair yang indah. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah kata ni bukan syair ni. Ni bukan syair ni, memang betul mari daripada Tuhan. Tapi bila nak royak mana kepada kaum dia ni, dia kata royak je lah Nabi ni menipu. Nabi ni penipu. Siapa kata Nabi ni gila. Bukan dia tak tahu, bukan dia tak percaya, tapi kepercayaannya itu kepercayaan orang yang kufur pada saat itu. Itu kena faham tentang perkara ni. Sebab apa? Kena ada qabul hati dengan sungguh-sungguh la ilaha illallah. Tak ada Tuhan weh, Allah je Tuhan semata-mata. Kena tu dia terima tu. Bila mari kata Allah je Tuhan semata-mata, barang apa yang diperintah wajib atas makhluk terima, atau wajib atas makhluk buat. Barang yang ditegah wajib atas makhluk tinggal. Tak ada pilihan atas makhluk. Atas makhluk ukurnya wajib. Wajib atas dua. Wajib terima segala perintah, wajib tolak segala larangan, atau wajib tinggal segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu balik atas makhluk. Itu kata sebab apa perlunya kepada qabul hati yang sungguh-sungguh Allah itu semata-mata Tuhan. Senyedia tiada yang lain. Tak ada Tuhan dah. Allah je semata-mata Tuhan. Maka untuk membezakan di antara qabul hati orang mukmin dan tasdik hati orang kufur. Orang kufur pun percaya pada Tuhan, bukan tak percaya, tapi keyakinan dia tak seperti kepercayaan orang beriman. Dan atas orang Islam pun ada iktikad dia yang kata Allah tu Tuhan, tapi hakikatnya mereka ini berpegang dan beriman atau percaya membenarkan Tuhan yang lain selain daripada Allah, walaupun kata Allah tu Tuhan. Kata ulama tentang kehambaan umat akhir zaman,
likulli ummatin sanamun wa li ummati Muhammadin sanamu minad dananir wad darahim. Tiap-tiap umat tu ada berhala-berhala hak jadi sembahan mereka yang menyekutukan Allah. Dan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak mereka duk sembah dalam keadaan mereka duk sedar sekutu akan Allah adalah dinar dan dirham. Maknanya harta benda, kekayaan, pangkat, kedudukan. Hak tu bagi dia lebih utama. Tengok, bila kata nak dapat harta, susah macam mana pun orang pergi. Beratur panjang mana pun orang sanggup. Tapi bila kata untuk buat agama Allah, bila susah sikit orang tak sanggup buat. Susah sikit orang tak sanggup buat. Katalah katanya semayang berjemaah. Bila semayang berjemaah orang tak sanggup, siapa ke boleh nak semayang sendiri. Nak cepat habis semayang je, nak semayang seorang diri. Tambah rasa dengan semayang jemaah. Nampak mudah. Sebab apa? Fikir pada dunia. Ada orang pukul 2-3 pagi boleh bangun. Tapi tekan channel bola, tengok bola. Boleh bangun, jaga. Tapi sukar untuk bangun, nak tahan mata dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang boleh menatap telefon, menatap tengok telefon sampai berjam-jam. Tapi nak pandang Quran 10 minit rasa berat, 5 minit rasa berat. Ni masalah. Ada orang tangan ni pegang tab tu macam-macam, duk tolak my geng, senang je. Tapi tangan nak bilang butir zikir pun rasa butir zikir pula, butir tasbih nak berzikir pun rasa berat. Tu kata ada orang penat dah kerja dah, atau penat balik, penat bunyi telefon royak ada projek masuk 2-3 pagi. Zaman belum PKP lah dah, boleh keluar molek-molek ada, walau rasa penat. Tapi atas Allah rasa penat dah, panggilan suruh semayang jemaah, panggilan suruh buat ibadat, muasa nak tangguh esok ada lagi. Tu kata bila atas dananir wad darahim ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hak kita bimbang tu. Tu dia kata qabul hati dengan sungguh-sungguh supaya membezakan dengan tasdik orang yang kafir, orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak itu menjunjung akan barang yang datang akan dia. Masuk kita hak pertama. Tu dia kata hidayatus sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak orang baru belajar. Fi ma'rifatil Islam, pada kenal Islam, wal iman, dan iman. Benda apa Islam? Islam ni kalau tengok dari segi lughatun, lugah ni pada segi lugah, Islam ini selamat, sejahtera. Tu makna Islam. Dari segi pula syarak, Islam ataupun dari segi istilah ataupun daripada tuntutan syarak, menjunjung akan barang yang didatang akan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama. Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barang apa yang diperintahkan oleh Nabi dengan perintahnya, maka hendaklah mu ambil, mu ikut, mu laksanakan. Dan barang apa yang dilarang oleh Nabi berupa teguhan, hendaklah kamu meninggal akan dia. Tu kata duduk pada Islam. Seperti sembahyang.
Semayang barang utama. As-salatu imaduddin. Semayang itu tiang agama. Dan semayang ni adalah cara paling utama nak ingat Tuhan. Dalam surah Taha, Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa an ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku pilihmu, hai Musa, maka mu dengarlah apa aku nak royak kamu, nak wahyi kamu. Innani anallah, sesungguhnya aku, kata Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah, tak ada Tuhan malaikat Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah semayang untuk ingat aku. Ini dalil dari Quran tunjuk bahawa dengan semayang cara utama untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa dan lain-lainnya serta ibadat-ibadat lain. Puasa kita nak sambut insya-Allah hari Jumaat ni, kalau diberi umur yang panjang oleh Allah, diberi kesihatan oleh Allah, diberi peluang oleh Allah, jumpalah kita dengan Ramadan pada tahun ini biiznillah. Orang-orang aling dulu, tok-tok guru pondok dulu, tok-tok aling, sejak daripada tinggal seminggu ataupun kata 3 bulan tu duduk nangis dah tiap-tiap malam. Nangis sebab apa? Nangis takut dah jumpa dengan Ramadan yang sangat dirindu. Tak, kita bila dengar dekat nak puasa, kau takut. Kau susah hati. Kau bimbang. Kau mari kat kita tak boleh makan siang hari dah. Ada pun orang-orang lain, tok-tok guru dulu tok-tok guru orang-orang lain sebut je puasa. Malam ni esok puasa, nangis lagi malam tu. Duk tanya apa? Takut pagi esok mati dah jumpa. Dah puasa walau sehari dalam bulan Ramadan. Allah. Beza orang-orang lain dengan kita. Itu sebab kita kena cari keberkatan tok-tok guru ni. Orang-orang lain, tok-tok guru kita dulu, supaya perbuatan dia tu kita jadi ikutan. Allahu ya Allah. Dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Jadi habis kita beri faham dulu iman. Iman membenarkan. Iman ni benarkan Allah, tasdik hak ditutuknya pada dalam hati. Hak tu paling utama. Qabul dengan hati, dengan sungguh-sungguh iman. Islam pula laksana. Islam laksana, iman ni kepercayaan. Mana dengan kata lain, hak iman duduk dalam panggil batin. Hak amal duduk luar, Islam duduk luar, panggil amal. Kalau nak orang mudah faham lagi, benda dalam dengan luar ni serupa je. Akar duduk dalam, dahan pokok, daun semua tu duduk luar. Jadi pokok tu dah akan segar kalau tunjang dia dak kuat. Akar dia dak kuat. Jadi akar ni nak kuat batang pokok, kena pelihara. Tu kita tengok dia orang kalau nanang duk gembur tanah tu. Tujuan dia nak akar dia comel. Gitulah juga tadi. Iman hak barang batin. Barang batin orang tak nampak Kita kata kita beriman. Dah Allah je tahu. Orang lain kata dia tu orang beriman. Nampak pada zahir amal. Adapun batin tu hak Allah. Allah je yang tahu barang apa dalam hati dia. Itu sebut tasdik bil qalbi. Membenarkan dengan hati, qabul hatinya dengan sungguh-sungguh. Hak tu bagai yang susah. Ketika orang Badui kata, Nabi, kami telah beriman. Nabi kata, bal antum, adapun kamu ni baru Islam. Tak lagi dipanggil beriman. Sebab terima Islam. Tapi yakin hati tak lagi. Yakin sungguh-sungguh. Duk mana kat yakinnya orang Islam? Ayat tu dikata dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Satu. Sampai ke habis ayat tu.
Dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ada ayat-ayat Al-Quran yang lain. Kena pegang betul barang ni. Hak ni lah orang panggil dia umbi. Umbi dia duduk sini. Faham makna iman, faham makna Islam. Hari ni kata aku Islam. Aku beriman. Hakikat Islam duduk luar. Tak nampak lagi hak tu. Tu yang kata mari nanti kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, bila masuk bab maksiat pada batin, hak tu tambah. Ada muraahnya, ada riyaknya, ada ujubnya, ada sum'ahnya, ada hubbul jahnya, ada hubbud dunia, syarrut ta'am, syarruhul lisan atau kalam. Tu banyak tu. Hak tu hak dalam lah tu. Bila hak dalam tu lah, kalau dok comel dari segi benih dia, dari segi sirang dia, dari segi gembur dia, dari segi baja dia, batang dia dok comel. Ada kala kita kata, pokok comel batang, kulak habis dalam. Buruk dalam. Contoh pokoknya. Pokoknya nampak comel, batang comel je, kumbang makan dah, kok dalam dia. Dia punya akar tu habis rosak dah. Tu dah sedap, lepuh, patuh tengah-tengah. Ni nak katanya, hak iman tu, duduk dalam tu, kena betul-betul. Bila-bila iman kuat, maka Islam kita pun akan sempurna. Rukun iman itu, dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Barang ni ada 6, maka baru panggil orang beriman. Bukan ada se. Tu sebut kata rukun. Bila rukun tolak se tak sempurna. Cuba kita tengok bab semayang. Tolak se daripada rukun semayang, tak sah. Ataupun kita kata rukun kita sebagai makhluk rakyat, dak rukun negara, tolak se, tak jadi. Rukun tak jadi sebuah negara. Begitulah juga rukun-rukun yang lain. Maka nak royak atau rukun iman ni nak perkara. Tolak se tak ada. Terima se je. Tolak lain. Hari tak ada. Ni terima hak lain, tolak se pun tak ada. Pada rukun iman. Pertamanya, wajib percaya kita dengan Allah. Allah itu sebagai Tuhan. Kita duk baca semua dah setiap kali lepas zikir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa. Allah itu tak ada Tuhan, dia je. Dia je Tuhan. Tu kata pada kalimah la ilaha illallah itu ada nafi, ada isbat, ada natijah. Tu duduk 3 tu. La ilaha illallah, maka natijah orang ambil daripada isbat dengan nafi. Orang belajar matematik kan, ataupun belajarlah kita kata ilmu mantik. Nak akulah mantik. Kalau dalam bahasa kita pondok ni panggil ilmu mantik. Kalau orang ngaji ilmu hisab dia panggil penakula mantik. Ada premise 1, premise 2 and conclusion. Kita kata premis 1, premis 2 kesimpulan. Jadi dia kata tak ada Tuhan. Mana premis 1 tak ada Tuhan. Yang kedua pula kata yang kedua, premis yang kedua, Allah je Tuhan. Allah Tuhan. Tak ada Tuhan, Allah tu Tuhan. Maka conclusion ni, kesimpulannya, Allah je Tuhan semata-mata. Itu duduk pada la ilaha illallah. Faham duduk situ. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu barang tu boleh sebut, tapi nak terima bukan senang. Barang tu boleh sebut, tapi nak terima bukan senang. Sedangkan Nabi ajar kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Pelihara hak Allah, Allah akan pelihara hak.
Tapi kita nak kata barang tu mudah je. Duduk mana, tapi bukan boleh buat. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila mu tanya, tanyalah Allah. Berapa ramai di kalangan kita nak buat satu keputusan, istikharah dulu. Kita barang hak besar, kita istikharah. Barang hak kecil, kita tak istikharah. Tanya dulu Tuhan. Nak buat, minta tunjuk dengan dia. Hak ni hak duduk betul. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan bila nak minta tolong dengan Allah. Tiap-tiap kali semayang sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mula ya Allah semata-mata kami sembah. Mula ya Allah semata-mata kami minta tolong. Kata minta tolong dengan Tuhan, tapi dalam masa yang sama mendahulukan yang lain pada pertolongan daripada minta dengan Allah. Tu kata senang pada sebut. Tu kata nak benda ni kena belajar. Bila orang kata umbi comel, comel lah pokok. Bila pokok comel, buah manis lah rasa. Molek lah buah ni. Orang kata umbi tak apa comel, pokok pula tak apa comel. Buah-buah kena molek, buah tak dah masuk, dah buruk. Hak tu orang kata je. Hak tu duduk pada 3 tu. Iman, Islam dan ihsan. Kita panjang lagi bab dia nanti. Pada bab percaya kepada Allah tu mukaddimah lagi. Keduanya, wajib percaya kita kepada segala malaikat. Malaikat ni ramai. Berapa bilangannya? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Cuma dirayaknya malaikat ni tercipta daripada cahaya. Lagu mana bentuknya? Perkara ghaibiyah. Dah lagu mana nak tahu barang ghaib? Allah sebut dah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah itu perkara-perkara ataupun barang-barang yang berkaitan dengan ghaib, ilmu pada perkara yang ghaib. La ya'lamuha, tak ada orang tahunya. Nya tu balik pada barang ghaib tadi. Illahu, melainkan dia. Dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kata duduk pada Allah. Jangan kata orang tu tahu tak. Dah mana ni kita nak kenal lagu mana? Melainkan barang yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah dia ramai. Sayapnya banyak mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam banyak. Hanya Allah Ta'ala itu alim yang maha mengetahui. Ketiganya, wajib percaya kita dengan segala kitabnya. Ada 140. Ada yang berbentuk suhuf, banyak 100. Suhuf ada 100, 50, 20, 20, 10. Gitu hak suhuf. 50, 20. Hak tu 100 suhuf. 4 lagi atas kitab. Kitab Nabi Allah Daud, kitab Zabur. Atas Nabi Musa, kitab Taurah. Nabi Isa, kitab Injil. Dan Nabi Muhammad, Quranul Karim. Cuma 3 kitab syariat, 1 kitab kisah. Kitab Zabur tu kisahnya An-Naba' Al-Qasas, banyak cerita. Adapun kitab syariat itu kitab Taurah, kitab Injil dan kitab Zabur. Yang kita panjang lagi bab dia. Bila masuk bab dia kita panjang lagi, insya-Allah. Yang keempatnya, wajib percaya kita dengan segala anbiya-nya, segala nabi-nabinya. Kalau lah kita lama, ada pun para anbiya itu 1 keti 2 laksa 4,000 orang. Bersamaan akan dia 124,000. Ada pun bilangannya hakiki, hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Yang menjadi Rasul 313. Dan wajib diketahui akannya seramai 25 orang. Itu pun ada dalam bab dia. Kelimanya, wajib percaya kita dengan hari yang kemudian. Makna dan barang yang bergantung dengan dia. Percaya kepada berlakunya hari kiamat. Apa yang berlaku dalam kiamat tu, syurga, neraka, padang mahsyar,
timbangan di neraca Al-Mizan, titian As-Sirat, hari kebangkitan, manusia bangkit daripada kubur. Tu sakut paut dengan hari kiamat. Keenamnya, wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu, atau dengan kata baik qada dan qadar. Pun ada cerita dia nanti. Barang apa qada, ketentuan qadar setelah berlaku pada qadar Allah tu dipanggil takdir. Maka itulah qadar Allah tu panjang. Bab dia kita akan masuk. Bab dia ni muqaddimah. Cuma muqaddimah ni royak rukun iman 6. Bila rukun iman 6 tu percaya sungguh-sungguh pada Allah. Tak boleh ada kata nafi. Tak boleh kata ada sekutu. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tak ada walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun ahadun kufuwan lahu bimakna. Makna kata tak ada Tuhan lain atau tak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab rukun iman. Dan untung jahat, dia kata untung baik kenapa? Iaitu iman dan taat. Dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Saya yakin ada barang dosa, ada barang pada ni ikut pengarang kitab. Dia ada pendapat yang berbeza-beza. Hak baik ni kita ambil gini lah deh. Kalau kau kata kat mana duduknya? Duduk pada nama Allah, Asma'ullah Al-Husna. Allah itu An-Nafi', Allah itu Ad-Dar. Adapun setiap dar yang diberi itu manfaat bagi hamba. Itu mengaji dalam kitab perisai bagi setiap mukallaf, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu ada orang tanya, kalau tak sebut asyhadu boleh tak? Apa sekadar sebut la ilaha illallah? Kalau dia sekadar sebut la ilaha illallah, tak mari penyaksian, maka tak jadi kata setengah-setengah ulama. Tapi la ilaha illallah itu sempurna dengan makna hati dia memang menyaksi, bersaksi Tuhan tu tak ada dah, Allah je. Itu selesai. Itu sebab setengah ulama kata cukup dengan lafaz tu, sekadar lafaz tak mencukupi, tetapi memahami akan maknanya. Itu dipanggil syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah Muhammadur Rasulullah. Keduanya mendiri akan sembahyang 5 waktu, as-salatul maktubah, sembahyang yang telah difardukan. Kitab solat kitab mauquta, solat yang difardukan itu mempunyai waktu-waktunya pun ada dalam bab solat, kita akan masuk nanti. Ketiganya memberi zakat, ni bab yang paling panjang. Kita akan kenal dalam bab zakat kalau ada masa, ataupun kalau nanti lepas PKP dengan izin Allah SWT ada kuliah kita Masjid Surah, kita pun akan buat secara online. Maknanya kita akan live kan, kita ambil gambar tu, ambil video secara live. Kita akan masuk bab zakat ni panjang. Ada zakat naqdain, ada zakat emas, zakat perak, zakat ternakan, zakat tanaman. Zakat tanaman pula ada buah-buahan. Pada buah-buahan pula hak mana ada 2 saja pun banyak syarahnya. Kemudian kita ada zakat saham, kita ada zakat perniagaan, kemudian kita ada zakat khalatain. Banyak tu, keterangan bab zakat tu panjang. Keempatnya puasa bulan Ramadan. Tu puasa yang wajib. Selain pada puasa bulan Ramadan, dia adalah puasa sunat, melainkan puasa nazar dan qada. Tu jadi wajib juga. Kelimanya mengerja haji kepada Baitullah jika kuasa berjalan kepadanya. Bab kemampuan pun ada panjang cerita bab haji ni. Itu kita kata kitab ni nampak pendek je, nipis je. Tapi nak ke berhabis kitab ni bila masuk bab semaya. Bab semaya nanti kalau orang ngaji kitab ni, dia ada rukun semayang. Setiap satu-satu rukun semayang tu ada syarat sah bagi setiap rukun.
Contohnya lah deh, rukun sembahyang niat, syarat sah niat ada 4. 3 pada hakikat, 3 pada hak kebiasaan, 1 pada tambahan lagi jadi 4 pada Jumaat dengan qasar. Itu syarat sah pada niat. Barang apa tu kita beri sikit qasar, ta'aruf, ta'yin nafsihi, atau ta'yin binafsi, ta'yin nafsi. Kemudian pula kepada rukun takbir pula kena muqaranah. Syarat dia ada 13 hingga 23. Antara niat dengan takbiratul ihram. Tu sampai 13. Setengah kata ulama sampai 23. Tu kena belajar tu. Baru rasa sempurna pada sembahyang kita. Dan bahawasanya hakikat makrifat itu 3 perkara. Hakikat kenal. Tu hakikat makrifat. Ada pun kita pecah tu dalam bab tauhid lain. Waktu usul tu besar lagi makna dia. Bermula dengan syariat, disertakan dengan hakikat pada jalan tarikat, maka makrifat lah ia. Tu panjang tu. Ia mula dengan syariat. Setiap syariat tu ada hakikat. Dan hakikat itu berserta tarikat, barulah makrifat dia. Tu jalan pada nak mengenal. Tapi dia nak sebut sini hakikat makrifat. Hakikat kenal Tuhan itu 3 perkara. Kenal atau yakin, atau hakikat atas kenal. Kenapa? Kenal hak Islam tadi, kenal hak iman itu 3 perkara. Gabung kenal iman, kenal Islam tu, mana kenal Allah tu 3 perkara. Hak ni belajarnya orang panggil tauhid atau usuluddin. Al-jazmu al-mutabiku lil haqqi an dalilin. Artinya i'tiqad yang tetap. I'tiqadul jazim, tak berubah. Kalau lawan jazam, syak, atau zam, atau wahal, maka tak terima iman. Kata Allah Tuhan, ya Allah je. Kalau bila mari pula rasa kuat hak lain daripada Allah, ada. Tak sempurna lah i'tiqad yang jazam tu. Tu mana i'tiqadul jazmu, makna jazam tu i'tiqad. Al-jazmu tu maknanya i'tiqad yang tak berubah, putus. Putus dah. Allah itu Tuhan. Kalau mari kata harta pun mereka boleh tolong kita. Pakat pun boleh hebatkan kita. Maka situ tak ada i'tiqad jazam. La qudratu li makhlukin ma'a qudratillah. Tu duduk situ. Tu pada bab qudrat nanti ada lagi. Kalau mengaji kita ni tak ada lah dah. Tapi kita akan syarah sikit lah. Kat mana duduk pada ta'alluq dia. Ta'alluq qobat duduk mana. Ta'alluq soluh duduk mana. Ta'alluq tanfiz duduk mana. Hak mana tanfiz qadim. Wujud duk tanfiz hadis dan sebab tanfiz hadis tu. Tu belajar. Tu belajar. Kalau nak panjang, kita tak boleh cerita dalam kitab online lah. Kita kena cerita surah Bala, bolehlah hak tu insya-Allah. Hak pertama faham al-jazmu. I'tiqad yang jazam, yang sabitun, yang tak berubah. Atau dengan kata 100%, tak boleh kurang walaupun 1. Ni makna terima Allah tu 100% sebagai Tuhan. Kalau mari, contohlah kita kata, ya ke kalau aku mayang ajak ni Allah boleh selesaikan masalah aku. Itu dak panggil i'tiqad jazam. Dak kita kata aku mayang dah Allah dak beri-beri juga. Kita kata aku semayang dah tapi Allah dak beri-beri juga. Bersangka baik dengan Allah. Sebab Allah Taala dalam hadis kursi sebut ana inda zanni abdi bi. Aku ni pada sangkaan hamba aku kepada diri aku. Maka disebut dalam satu riwayat, tak kala seorang itu duduk di jurang, dekat jurang dah nak masuk ke neraka. Maka dia kata, ya Allah, aku atas dunia dulu sentiasa bersangka baik denganmu ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata kepada malaikat Jibril, hey Jibril, mu keluarkan dia, mu selamatkanlah dia, masukkanlah dia ke dalam syurga. Kerana ana inda zanni abdi bi, aku itu pada sangka hamba-Ku kepadaku. Kalau bersangka baik dengan Allah, baiklah jadinya. Bersangka buruk dengan Allah, buruklah jadinya. Itu akibat dia.
Itu nak faham kata sini. Aku semayang ajak dah, Allah dak beri lagi. Bersangka baik. Ba'dar dengan nafi' duk mari pada Allah. Faham tak pendapat al-dar dengan nafi'? Contohlah kita lebih mudah lebih mudah pada contoh. Orang tu patut naik bah nak pergi ke Kuala Lumpur. Naik bah di Marang. Kita orang Marang buat contoh Marang lalu Naik bah di Marang nak pergi Kuala Lumpur. Bah tu sepatut naik pukul 9.30, pukul 10 lah bah sampai di Kuala Terengganu, pukul 10 sampai Marang. Jadi dia duduk ni, belah dalam sikit lah kita kata, dia duduk belah, apa ni orang panggil, belah dalam sikit ni. Ada ke Jerangga sikit, Jerangga jauh sangat, Jenang, duduk Jenang. Bukan kata orang dalam Hulu, Jenang, duduk orang Jenang ni dia jauh sikit pada tempat naik bah Marang tu. Kita buat. Jadi daripada Jenang dia target dah, boleh sampai awal. Boleh dia tolak gini, sampai tempat. Perak dia turun. Dia turun dalam perjalanan tayar bocor. Tayar kereta dia bocor. Bila tayar dia bocor, dia beki. Allah, siapa siap beki, siapa ni bah tolak dah, bagi dah. Waktu dia kata, ni semua Tuhan buat aku jadi gini ni. Manfaat mudarat. Dia anggap benda ni musibah. Mudarat pada diri dia. Ni nak rayak. Setiap mudarat jadi manfaat. Esok dengar berita. Bah jatuh gaung. Semua hak dalam bah tu mati. Melainkan seorang penumpang hak dok naik. Siapa hak dok naik bah tadi? Orang hak tinggal ni. Saat tu dia kata, Alhamdulillah, mujur aku dok naik. Baru nampak manfaat. Tu kata, hak mudarat tu jangan nampak mudarat, hakikatnya balik manfaat atas hamba. Contohlah kita dah, sehat semua. Perut mari sakit tu marah Tuhan. Padahal dengan sakit saat tu lah, Allah lama ke ni nak jetik, mu ni, dah ingatkan aku sayang kamu, tolong ingatkan aku. Tu kata bila sakit dah, sakit, Allah, sakit sangat. Kita dah sedar kita sebut nama Allah. Dah sebut aduh, tapi Allah, sakitnya Allah. Kita sebut rupanya lama dah sebut nama Allah. Tu nyapa di sebalik mudarat ada manfaat. Tu kata darun, Allah yang beri mudarat, hakikat manfaat pada hamba. Tu kena belajar. Tu panjang. Tu ada dalam kitab perisai bagi setiap mukallaf. Dalam kitab tu tak ceritalah. Kalau orang mengaji kitab perisai bagi setiap mukallaf pada beriman kepada asma' wa sifat. Asma' dia pada nama-nama Allah Ta'ala, ada huraian tentang perkara itu oleh Syekh Abdul Somad Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi. Kita perhatikan sikit lagi. Al-mutabiqu lil haqi. Tekak yang tetap, yakni tiada berubah-ubah dan tiada syak. Syak ni 50 terima, 50 tak terima. Tak boleh juga. Hazam pula 80 terima, 20 je tak terima. Tak boleh juga wahang 20 terima, 80 tak terima. Lagi tak boleh. Tu kata tiada syak. Kemudian disebut i'tiqadun jazimun bila syakin, i'tiqadun al-jazimu al-mutabiq lil haqi. Dia kata yang muafakat bagi yang sebenarnya. Makna hati terima sungguh-sungguh, hak tu lah dia. Hak layak atas diri dia. Allah wujud. Allah tu ada. Adanya tiada bertempat. Bila ada bertempat, maka itu adalah makhluk. Tu faham situ nanti bila masuk wujud Allah Ta'ala itu wujud yang hakiki. Tu panggil maqama binafsihi wa huwa zatul hakiki. Maqama binafsihi adalah yang dirinya dengan diri dia, itu zat yang mutlak. Itu dipanggil zat Allah. Kalau ma tahayyaza binafsihi, wujud juga dia, ada juga tu zat muqayyad sebab dia diri dengan sebab ada tempat. Tu duduk tu. Tu ngaji tu ada dalam bab wujud, situ ada cerita. Bila mari sifat pula, jauhar pula, jiring duduk mana, tu panjanglah. Mutabik mana layak, muafakat
Bagi yang sebenarnya Allah layak kita. Tu sebab kata ada sifat maujud, sifat makdum dengan amru i'tibari. Amru i'tibari tu pula kata dengan ma'ani. Atau kita kata ma'ani dengan maknawiyah tu. Sebab kena faham hak tu. Bila faham hak tu, maka insya-Allah kita faham umbi lama kita. Dak faham umbi, kosok pokok. Tu kata kena faham dari segi tu. Benda ni nampak belajar awak benda apa ke benda ni? Kalau orang faham dah, kita kata ginilah. Orang nanam pokok. Bila nanam pokok kata, semua orang pandai lepo buah putih dalam tanah hidup. Ya. Perok mari letak tu, letak tanah dak capur molek. Gi tanam durian, kata tanam durian. Gi tanam pasir patah. Dah hipo dah tanah dak? Boh. Pasir tu tanah dak? Tanah. Dah boh patah. Dia kata tanam dalam tanah. Tu oleh tu kuas asal dia. Tanam putih dalam tanah. Lepas tu siram pokok. Tu hak asal. Tu kita kata kuasa tahu. Dah kena belajar. Dah tanah-tanah dah hidup pokok durian. Dah nak hidup mana? Dah belajar. Dah betul tanam. Dah orang kata tanah dalam tanah. Mu tambah belajar. Orang tanam ajar juga tanah warna. Dah boleh panah warna. Kawasan mana sesuai. Dah aku dah tahu. Hak tu kata belajar. Ni kita kata belajar benda ni. Tu sebab kata guru hamba dalam mengaji ni, dalam hukum ni kita kena tahu sebelah. 5 hukum pada taklifi, 3 hukum pada akal, 3 hukum pada adab. Benda apa dia? Kita sebutlah insya-Allah pada masa-masa akan datang. Sebab masuk waktu isyak dah, kita sambung. Jadi hari Khamis malam Jumaat kita cuti. Sebab hari Senin baru ni masalah internet, Khamis malam Jumaat kita ada buat amal keluarga. Amal keluarga kita insya-Allah kita ada tahlil, ada baca Yasin, ada bacaan surah Al-Kahfi dan beberapa zikir antara maghrib dengan isyak. Jadi kita tak ada lah Khamis malam Jumaat. Hari lain insya-Allah kalau sihat kita ada dengan izin Allah Subhanahu taala. Musim bulan puasa kat kita buat petang dengan izin Allah Subhanahu taala. Cukup setakat tu dulu dah. Nanti kita sambung lagi apa andalilin dengan berserta dalil. Dia kata bagi yang sebenar artinya bagi diri pekerjaan yang ia iktikad akan dia lagi daripada dalil. Dalil situlah kata ada dalil nakli dan dalil akal. Dan akal itu mesti berterah kepada dalil nakli. Itu orang panggil ngaji usuluddin. Bukan guna akal semata-mata, tapi akal tak lari daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhlaqana bi akhlaqil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa na'malu bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduthu ilayna waqta hajatana wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma tawil a'marana hatta nuqabila bi syahri Ramadan. Allahumma a'ti lana fursatan bi liqa'i Ramadan hazihi as-sanah wa bi sawmi Ramadan fi hazihi as-sanah. Allahumma tahassamna bi dhil 'arshil 'azim wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب. اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء والعذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.